Hai, Assalamualaikum. Mari kita galakkan komen positif dan hentikan komen negatif. Baiklah, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel Cikgu LK. Baiklah, tutorial kali ini saya akan kongsikan bagaimana untuk kita kawal komen daripada pengunjung sama ada positif ataupun negatif. Kita nak komen positif tu lebih banyak berbanding komen negatif, ataupun komen negatif tu kita buat dia tak ada langsung dalam channel kita. Bagaimana? Saya akan tunjukkan selepas ini. Baiklah, untuk yang pertama sekali saya akan kongsikan bagaimana kita hendak galakkan komen positif daripada pengunjung channel kita. Pertama sekali saya akan tunjukkan terus cara bagaimana kita galakkan. Saya akan kongsikan 3 tips. Ingat baik-baik. Tip yang pertama ialah kita letak simbol hati. Heart ini. Kenapa? Sebab bila kita letak simbol hati, maksudnya kita seperti menghargai komen-komen yang ada. Bila kita rajin heart ataupun berikan hati, selain like ni, saya ni lebih suka gunakan hati ni, simbol hati ni berbanding like seperti ini. Sebab ini biasanya like daripada pengunjung yang lain, tapi hati ni, simbol hati ni ada pada pemilik channel tersebut. Jadi apa bezanya? Bezanya boleh lihat di notification pengunjung channel tu. Contoh, bila orang itu hanya like, dia hanya akan dapat notification seperti ini, someone like your comment. Berbanding jika kita berikan simbol hati, tentu pengunjung tu akan rasa berbunga-bunga. Dia akan lebih semangat untuk memberikan komen di channel kita. Ataupun pengunjung yang lain juga boleh lihat, nampaknya pemilik channel ini rajin respon ataupun berikan hati kepada orang yang memberikan komen. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pin. Pin komen ini. Contohlah macam mana nak pin. Contoh, saya nak pilih komen daripada Cikgu Ida Rahim. Okey, boleh klik titik 3 di tepi ni. Mula-mula tak muncul kan? Klik tepi ni, kemudian pin. Okey, kita pin dan dia akan menerima notification bahawa saya telah pin komen tersebut. Jadi pengunjung ataupun mana-mana yang singgah channel kita, dia akan rasa komen dia dihargai. Dan bila pengunjung lain lihat pemilik channel pin mana-mana komen daripada pengunjung, mereka akan lebih bersemangat untuk komen yang positif di channel kita. Macam tu. Baiklah, seterusnya ialah tip yang ketiga ialah rajin respon kepada komen-komen pengunjung. Kadang-kadang saya lihat beberapa channel dia cuma like dan dia tak reply apa-apa pun. Maksudnya pengunjung dia akan rasa cukup sekali, 2 kali atau 3 kali. Selepas itu tidak akan datang lagi. Begitu. Jadi kalau kita ingin minat engagement kita dengan subscribers dan untuk tarik subscribers yang baru, so kita kena respon dengan komen daripada pengunjung channel kita. 3 benda ni ingat. Yang pertama, berikan simbol hati. Kedua, pin komen. Dan yang ketiga, respon komen. Baiklah, seterusnya saya akan
cerita pula tentang komen yang negatif. Apabila kita buka channel pendidikan ni, tidak semestinya akan terlepas dari komen-komen negatif. Biasalah bila orang ni dia ada kuasa di tangan dia untuk type sesuka hati dia akan type sesuka hatinya. Orang tak bertamadun. Baiklah. Jadi saya akan kongsikan di sini. Kita ambil contoh. Okey. Contoh saya ambil komen yang ini juga. Yang pertama sekali, kalau kita jumpa komen yang kurang enak dibaca, yang negatif, yang pertama kita sebagai pemilik channel kita boleh remove. Okey, kita boleh buang terus, delete terus komen tersebut daripada tatapan umum. Yang kedua, kita boleh report. Okey, buat report kepada community YouTube. Baiklah, di sini ada pilihan. Di sini ada pilihan sama ada komen itu berbentuk apa. Bila kita pilih contoh hate speech kan, kita report, untuk sementara waktu pihak YouTube akan hide sementara, dia akan remove sementara. Kalau melanggar dengan community peraturan, maka mereka akan remove terus komen tersebut. Nak lagi cepat, remove teruslah. Seterusnya, pilihan seterusnya, kita juga boleh hide terus user, channel ataupun pengunjung yang berikan komen yang negatif tadi itu dari channel kita. Hide user from channel ni maksudnya dia masih boleh komen di video-video kita, dia boleh lihat video kita, tetapi apabila dia tinggalkan komen, hanya kita saja yang boleh lihat. Maksudnya akan muncul untuk di-review dahulu, bukan untuk tatapan publik ataupun umum. Jadi kita review sama ada komen tersebut kita nak paparkan umum atau tidak. Baiklah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita remove terus. Yang kedua kita report. Yang ketiga, yang ketiga hide user tu. Okey. Seterusnya juga untuk report ni, tambahan lagi untuk report ni, kita boleh add moderator. Kawan-kawan yang dipercayai boleh tolong untuk report. Kalau pengunjung biasa, dia tidak akan muncul 3 titik ini. Tapi bila kita add, contohnya user ini sebagai moderator channel kita, dia ada kelebihan untuk report, dan komen tersebut akan masuk ke review, inbox review pemilik channel, sama ada komen itu untuk dibuang ataupun tidak. Baiklah. Seterusnya mari kita belajar pula cara kontrol bahagian komen ni. Better kita set terus. Pertama sekali, apa yang perlu kita buat? Klik account ni, klik account dan pergi ke YouTube Studio. Baiklah, di YouTube Studio boleh lihat, di YouTube Studio boleh tekan setting. Okey, di bahagian setting boleh terus pergi community. Okey, di sinilah saya sebut tadi tentang moderator. Paste saja channel URL user tersebut untuk kita lantik sebagai moderator. Tapi untuk sekarang ini saya ingin bincangkan untuk kita set default komen yang akan masuk di video kita. Contoh seperti ini, defaultnya ialah membenarkan semua komen. Membenarkan semua komen, sebab tu yang negatif, yang tidak sedap dibaca pun masuk terus ke bahagian komen.
Jadi di sini dinasihatkan untuk kita hold potentially inappropriate comment for review. Maksudnya kita pilih untuk review dahulu mana-mana komen yang berkemungkinan bad ataupun komen yang negatif. Kalau rajin untuk tapis semua komen, boleh pilih ni. Atau kalau jenis yang tak mau terima komen, langsung disable. Tapi rugi bila kita disable komen, interaksi kita ataupun engagement kita dengan pengunjung kurang lah. Tapi bila kita hold dahulu mana-mana yang berkemungkinan berdasarkan peraturan YouTube itu, jadi dia akan hold dahululah. Boleh tekan save. Yang ini pula untuk bila kita live streaming, tapi susah juga ni masa nak live baru kita nak ni kan. Okey, bila kita sudah tekan save, yang saya buat default tadi tu dia hanya berkuat kuasa untuk video baru selepas saya tentukan ini. Video lama masih lagi ikut setting yang kita tentukan sebelum ni lah. Jadi kena ingat tentang itu. Jadi untuk tentukan lagi, setting lagi, siapa lagi yang boleh komen. Okey, approve user ni maksudnya walaupun kita sudah tentukan peraturan tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh letak perkataan ini, kita boleh block terus. Kita boleh block perkataan ini. Approve user ni, bila kita paste URL ni, maksudnya bila dia komen yang mungkin ada melanggar yang kita sudah tentukan tu, dia tetap akan masuk. Jadi dinasihatkan tidak perlu isi. Kemudian hidden user ni, yang komen tadi tu kita sudah pilih tadi kan. Kita nak hide user tu terus. Maksudnya dia masih boleh komen, tetapi komen dia tidak muncul di public. Kena review dahulu bila dia komen. Macam tu. Ataupun dia telah tinggalkan komen, menggunakan perkataan yang kita sudah set untuk block. Bagaimana? Di bawah ini saya telah letak contoh perkataan yang memang saya sudah block. Automatik dia akan masuk di bahagian hidden user ni lah. Ataupun jadi nanti komen mereka tu akan muncul di review. Nanti kita lawat bahagian komen pula. Jadi boleh tambah apa-apa saja perkataan yang berkemungkinan. Type kemudian tekan enter. Block link ni maksudnya bila orang letak, kadang-kadang ada orang spam link kan, tak boleh letak link, dia akan terus masuk ke review. Jadi caranya boleh tandakan saja di sini dan komen tersebut tidak akan muncul di komen public lah, public komen kita. Jadi boleh tekan save sahaja. Baiklah, seterusnya tadi saya ada beritahu yang kita setting tadi tu, default setting tu hanya akan berkuat kuasa video baru yang selepas ini kita upload. Tapi video lama masih lagi guna setting yang lama kan. Jadi bagaimana caranya untuk kita setting semula video yang lama? Bayangkan kalau kita ada 100 lebih, 200 lebih video lama, akan kita nak set satu-satu kan. Caranya pergi bahagian konten di sini, bahagian konten, terus select all di sini, select all video. Okey, select all video dan di sini boleh tekan edit di sini. Edit di sini kita boleh lihat bahagian komen. Okey, bahagian komen. Kita allow all comment atau hold. Okey, macam tadi saya tukar setting hold dahulu untuk review. Jadi akan berkuat kuasa untuk semua video tadi. Okey, jadi update sahaja. Automatik dia akan berubah. Jadi di sini maksudnya apabila kita ingin buat satu lagi setting secara bug, jadi kita kena tunggu lagi. Okey.
Baiklah, seterusnya kita pergi ke ruang komen. Di sini saya ada katakan help for review. Maksudnya kita kena pastikan dalam masa 60 hari komen-komen yang direview ni kita semak lah. Sama ada kita benarkan ke mana-mana yang rasa okey, kita tick untuk publish. Dia akan masuk di bahagian publish. Okey, selalunya yang ini biasanya kita filter yang ruang di sini kita boleh cari. Kalau komen terlalu banyak, kita nak pilih mana-mana dulu komen untuk kita respon. Sama ada yang mengandungi soalan atau subscribers kita, dia subscribe channel kita secara public, maksudnya dia tidak hide channel yang dia subscribe, dia akan muncul di sini public subscriber. Ataupun seterusnya member, kalau kita set dia sebagai channel member kita, kemudian subscriber count ni tidak pentinglah sangat kan. Kemudian respon status, selalunya kita akan pilih I haven't responded, yang belum kita respon lagi. Jadi supaya mudah kita jawab dan tidak ketinggalan untuk respon semua komen yang ada. Baiklah, untuk itu sahaja daripada saya. Anda juga boleh set semua yang telah saya tunjukkan ini menggunakan telefon bimbit sahaja. Caranya Anda perlu ke browser, buka YouTube Studio di browser Anda dan Anda boleh set di situ. Caranya sama sahaja. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebarkan video ini jika bermanfaat untuk Anda dan rakan-rakan yang lain, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi.